What's up? What's up everybody? Welcome back to my channel. Selamat datang kepada anda semua. First of all, aku nak cakap thank you very much sebab subscribe channel aku ni. And kepada yang tengah tengok tapi tak subscribe, boleh subscribe sekarang sebab ada banyak lagi konten-konten yang best only for you guys. Hanya untuk anda. So since hari ni hari Khamis, so kita akan teruskan dengan Thursday T-Spill, yang mana topik kita hari ni Paralimpik Tokyo 2020. So fokus kita mainly on atlet Malaysia lah. So untuk Malaysia, Alhamdulillah Paralimpik Tokyo ni kita capai sasaran 3 pingat emas daripada Bonnie, Lek Hau dengan Latif Romli. And first, Bonnie Bunyao. Bonnie pemegang world record untuk para lifting kategori 72 kilo, 230 kg. Itu rekod dia. Tapi masa event dia, first lift dia dah kalahkan semua yang join. Tak silap 215 ke 217 kilo. Tu first lift. And dia fokus untuk pecahkan Paralimpik punya rekod, which is 227. So dia buat 228. Lepas, so Paralimpik rekod pun Bonnie Bunyao punya. Dan dia cuba juga untuk pecahkan rekod dunia dia sendiri 230. So dia try angkat 231. Tak lepas, but it's okay sebab gold medal dah dalam tangan. And of course sekarang ni nama Bonnie Bunyao, pemegang rekod dunia dengan pemegang rekod Paralimpik. So Bonnie baru 22 tahun, jauh lagi perjalanan dia, banyak lagi rekod yang dia boleh pecahkan. So Bonnie, thank you very much. Terima kasih banyak-banyak atas sumbangan anda, atas pengorbanan, atas dedikasi, atas passion, semangat, semua yang anda tunjukkan. Kita orang rakyat Malaysia sangat-sangat bangga dengan awak. Dan bukan Bonnie saja yang bawa balik pingat daripada Paralimpik, Jong Yi Ki bawa balik pingat perak untuk Malaysia. Cerita untuk Yi Ki pula, first attempt dia tak kalah dengan semua orang, tapi dia tak lepas. But semangat dia untuk tak nak kalah, dia second attempt tu dia terus angkat 237 kg. Dia angkat, terus secure dia punya position untuk dapatkan silver medal. Tengok betapa powernya, betapa solidnya Paralimpik paralifting team ni daripada Malaysia, sumbangkan 2 pingat untuk negara. So Bonnie, Iki, thank you very much untuk sumbangan anda. Okay, next, second gold medal kita daripada badminton, Chia Lek Hau. Yang bestnya, dalam Paralimpik kali ni, first time badminton dipertandingkan and kita hantar 2 atlet, Didin Tareso dengan Chia Lek Hau. Chia Lek Hau ni, bayangkan dia boleh berhenti kerja bila dia tahu badminton ada dalam Paralimpik, fokus untuk training and dia nakkan gold medal tu. And semua yang dia jumpa, semua dia tapau sampai ke final, menang straight sets. Dan betapa bangganya, betapa puasnya and betapa happynya kita sebagai rakyat Malaysia tengok gold medal pertama dalam sukan badminton. Lek Hau, you are the man, you are the best. And thank you very much. And thank you juga kepada Coach Rashid yang push Lek Hau all the way sampailah menang pingat emas dalam Paralimpik Tokyo 2020. Okay, next sukan yang kita, orang kata mungkin ramai tak tahu macam mana main dia. Apa sebenarnya sukan ni? Sukan boccia, Chew Wei Lun. Itu kita punya wakil negara. Cerita Wei Lun menayat hati, orang kata sedih. Tapi di sebalik kesedihan tu, dia ubah mindset dia untuk tukarkan jadi satu pembakar semangat. Bayangkan Wei Lun ni, dia kurang upaya, umur 4 tahun mak dia tinggalkan dia. Dia duduk dengan atuk dengan nenek dia sampai umur 9 tahun, dia kena hantar pula pergi rumah orang-orang cacat. So semua benda daripada umur 9 tahun sampailah sekarang dia banyak buat sendiri. Dia cari kerja, dia bekerja. At the same time, masa dia membesar tu, dia jumpa boccia. So boccia ni satu, bagi dia satu escape, satu benda yang boleh buat dia fokus. And dia minat, dia suka gila dengan boccia. So dia terus, dia praktis, dia belajar macam nak main boccia. And then sampai satu tahap, dia dapat jadi wakil negara. And itu satu pencapaian yang cukup-cukup besar. And fokus Wei Lun sebenarnya, masa dia pergi Tokyo ni, is to promote boccia. Dia tak set pun nak menang pingat apa semua. But dia kalahkan pemain nombor 2 dengan nombor 8 dunia on the way pergi final. So dekat final tu confirm lah antara gold ataupun silver. So untuk Wei Lun, dia dapat silver medal. Dan itulah medal pertama Malaysia dalam acara boccia. Wei Lun, thank you very much Wei Lun. Teruskan usaha awak, teruskan praktis, teruskan training. Walaupun dia kena imbangkan masa dengan kerja, but kita tahu untuk next Paralimpik kemungkinan besar Wei Lun akan ada lagi. And next time around, Paris 2024, kita go for gold. Okay Wei Lun, thank you very much. Thank you very much, Belun. Thank you. Okay, dan last kali kita punya pingat. Siapa lagi kalau bukan terbang Latif Romli
berjaya pertahankan dia punya pingat emas yang dia menang masa Rio 2016 dekat Tokyo 2020. And cerita pasal lompat jauh, event lompat jauh ni rasanya semua tengok kat TV. Dia ada satu momen yang masa Latif lompat, dia lari-lari lompat, bap, tergulik. Ush, apa jadi kan? Okey tak okey Latif ni? And orang yang pertama yang pergi, Athanasios Prodromou, atlet daripada Greece, dia orang first pergi dekat Latif check. Latif, you okay or not? You okay or not, Latif? Dia macam terus panggil medik, dia orang yang first yang react. Dan lepas daripada tu, masa Latif on stretcher pun, Athanasios pergi siap bersihkan rambut, buangkan pasir apa semua. So, itu nilai-nilai sportsmanship yang kita suka tengok. And itu mungkin 1 dalam 1000 yang jadi dekat Tokyo yang mungkin kita tak nampak yang lain-lain. Tapi itulah, bila cerita pasal Paralimpik ni, dia punya semangat kesukanan lain sebab dia orang tahu diorang ni semua sebenarnya sama. Diorang bertanding pun bawah satu payung yang sama, which is sukan, and sukan yang menyatukan diorang, and sukanlah yang membantu diorang get through life. So amazing. And Latif, sekali lagi tahniah Latif untuk pertahankan awak punya pingat emas. Dan Latif juga atlet pertama Malaysia yang dapat orang kata pampasan 2 juta ringgit. 1 juta masa 2016 kat Rio, and lagi 1 juta on the way untuk Tokyo 2020. So Latif, congratulations and terima kasih banyak. Dan kepada semua yang puji action Athanasios tu, good job dan teruskan. Benda baik kita kena puji kan. Benda yang buruk kita kena tunggu dulu, jangan terus kecam. Sebab masa Ziyad sayang, yes, rasa semua kecewa, even Ziyad pun kecewa, seluruh rakyat Malaysia kecewa, sedih bila Ziyad punya pingat emas tu ditarik balik. Dah pecahkan world record 2 kali kot kan. Tapi sekarang ni kita dah tahu apa cerita sebenar. So kepada korang yang kecam atlet Ukraine tu, shame on you lah. Serius lah, tak patut korang kecam orang-korang upaya korang rasa korang bagus je. Weh, lain kali sebelum kecam kan, tunggu dulu, tunggu official statement. Jangan terus bantai je, kesian weh kan. Kau ni memang tak ada hati purut. Aku tak faham lah kan. Nasib baik even Ziyad balik Malaysia, dia kata tolong jangan kecam kawan dia. Itu kawan dia. Tunggu result yang betul, tunggu result yang orang kata official, yang 100% orang kata G2, and then baru kita buat decision on what to do next. Jangan menonong tak tentu hala kecam orang. Faham? Untuk Rizwan Puzi pula, Dek Wan, dia menang dia punya heat untuk qualifying ke final. So first 50 meters kita dah tengok dah, Dek Wan memang dah pergi tu nak push sampai habis. But atlet-atlet muda yang orang kata baru naik ni, diorang ada lagi banyak tenaga and diorang lagi nak menang. Itulah mungkin sebab kenapa Dek Wan tak boleh push nak habis. Dah habis dalam tank dia yang dia push habis-habisan. Nombor 4 terpantas dalam dunia. Tapi apa pun yang terjadi, Dek Wan, tak ada siapa yang boleh lupa awak punya pingat emas dekat Rio 2016. 3 pingat emas awak dekat Asian Para Games 2018 dekat Jakarta. Tapi bukan diorang saja, tapi keseluruhan kontingen negara, 22 atlet kita dah bagi yang terbaik. Ada yang kecederaan, ada yang did not finish, ada yang disqualified. Banyak benda yang jadi yang mungkin against kita, but whatever it is, diorang dah buat yang terbaik. And kita harapkan lagi ramai atlet para yang akan layak ke Paris 2024. Thank you very much guys. Thank you very much. Okay, itulah antara cerita ataupun benda yang aku boleh share dengan korang pasal Paralimpik Tokyo 2020. Tapi ingat, terus sokong atlet kita, bagi semangat, jangan kecam-kecam. Sebab kalau nak kecam, tunggu dulu. Kalau patut kecam, kita kecam. Puji, kita puji. Dan jadikan semangat diorang ni, apa yang diorang dah korbankan, apa kejayaan diorang ni, untuk kita tanam semangat dalam diri sendiri. Walau apa kekurangan yang ada pada kita, kita kena usaha, kita kena terus fokus dengan apa yang kita nak. At the same time, jangan lupa untuk terus berdoa, untuk terus minta dengan Tuhan, permudahkan urusan, dan of course untuk bagi kita lagi semangat, kekuatan untuk meneruskan hidup walau apa pun yang terjadi. Okay guys, rasanya sampai situ je lah kita punya Thursday Tea Spill hari ni. Jangan lupa like, share and subscribe YouTube channel ni. Dan kalau korang rasa kawan-kawan korang ada yang tak tahu pasal cerita dekat Paralympics ni, boleh share dengan diorang, and bagi tu doang, subscribe juga. Okay, sebab ada banyak lagi konten yang menarik hanya untuk anda, coming very soon. Okay, saya Irfan Ali. Kita ciao guys. Jumpa lagi next video.